Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat saya semua. Seorang tokoh politik yang pernah berada rapat dengan Perdana Menteri, kini terpalit dengan kontroversi besar di mahkamah. Inilah kisah panas tentang Farhas Wafa Salvador Rizal Mubarak, bekas setiausaha politik Anwar Ibrahim yang coba menutup mulut sebuah portal berita terkenal Malaysia Now, tetapi akhirnya gagal. Dan kegagalan ini bukan kegagalan yang kecil. Ia membuka satu persoalan besar tentang apa yang sebenarnya sedang berlaku di sebalik skandal perlombongan Sabah. Jadi kalau Anda pikir ini sekadar kesamaan fitnah yang biasa, Anda memang silap besar. Mari kita ulas sampai habis sebab ada banyak perkara yang perlu kita bongkar pada hari ini. Mahkamah Tinggi Shah Alam menolak permohonan injaksi yang difailkan oleh Farhas bersama dengan dua lagi plaintiff, termasuklah Syarikat Bumi Surya Sendirian Berhad dan pengarahnya Muhammad Aminuddin Mustafa. Mereka coba menghalang Malaysia Now daripada terus menyiarkan artikel berkaitan dengan skandal perlombongan di Sabah. Tetapi Hakim Nur Hayati Mat selepas meneliti dokumen dan hujahan kedua-dua pihak memutuskan bahwa Farhas dan kumpulannya gagal membuktikan bahwa pembelaan Malaysia Now tidak berasas. Dalam kata lain, Mahkamah melihat bahwa hujah Malaysia Now ada merit, ada asas, dan tidak jelas ia palsu. Jadi tidak ada alasan yang kukuh untuk mengeluarkan perintah injaksi. Lebih menarik lagi, Hakim menekankan bahwa bukan peranan mahkamah pada peringkat awal ini untuk menentukan sama ada artikel Malaysia Now itu fitnah ataupun tidak. Itu hanya boleh diputuskan selepas perbicaraan penuh dijalankan. Maksudnya, Malaysia Now buat masa ini bebas mengekalkan penerbitan artikel-artikel berkenaan, walaupun Farhas mendakwa ia mencemarkan reputasinya sebagai tokoh awam. Dan sebagai tambahan pedas, Mahkamah turut memerintahkan plaintiff membayar kos sebanyak RM5.000 kepada pihak defendant. Kalau kita imbas balik pada 21 Ogos yang lalu, Farhas dan rakan-rakannya memfailkan saman fitnah terhadap Malaysia Now serta editornya Abdul Ar-Rahman Koya. Mereka menuntut ganti rugi sebanyak 10 juta ringgit, termasuklah ganti rugi teruk, teladan, dan juga punitif. Bukan itu sahaja, mereka juga mahu mahkamah memaksa Malaysia Now untuk menerbitkan permohonan maaf penuh tanpa syarat, memadam artikel berkaitan, dan juga berjanji untuk tidak menyiarkan semula. Pendek kata, tuntutan mereka itu cukup berat. Namun peguam mereka, Rajan Navaratnam, sudah mengesahkan bahwa mereka akan memfailkan rayuan terhadap keputusan hari ini. Jadi drama ini belum lagi berakhir. Ia baru saja bermula. Dan kita tahu, bila masuk isu perlombongan di Sabah, ia bukanlah sekadar tentang reputasi seseorang, tetapi ia menyentuh isu besar, yaitu siapa yang sebenarnya mengawal hasil bumi negeri itu. Siapa yang dapat lesen, siapa yang mengaut keuntungan. Kalau kita rujuk laporan Malaysia Now sebelum ini, artikel yang dipertikaikan mendakwa bahwa Farhas dan syarikatnya terlibat dalam urusan mendapatkan lesen perlombongan dengan cara yang mencurigakan. Artikel itu menggambarkan seolah-olah ada salah guna kedudukan dan hubungan politik untuk mengaut keuntungan daripada hasil bumi Sabah. Dan kalau betul ada kebenaran dalam perkara ini, ia memberi gambaran bahwa Sabah sekali lagi menjadi mangsa kerakusan elit politik dan juga kroni mereka. Isu lesen perlombongan di Sabah memang lama sudah menjadi kontroversi. Pada tahun 2023 yang lalu misalnya, Kerajaan Negeri Sabah sendiri pernah membongkar kewujudan lesen-lesen perlombongan yang diberikan secara meragukan. Malah ada yang didakwa melibatkan pihak luar. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor pernah menegaskan bahwa kerajaan negeri akan mengetatkan kawalan terhadap pemberian lesen perlombongan kerana ia berkait rapat dengan kedaulatan negeri dan kepentingan rakyat Sabah. Jadi kalau ada tokoh yang rapat dengan orang-orang besar di Putrajaya dikaitkan pula dengan urusan ini, Anda bayangkan bagaimana persepsi rakyat Sabah. Apa yang membuatkan kes ini lebih sensasi ialah kedudukan Farhas sendiri. Beliau bukanlah calang-calang orangnya. Beliau pernah menjadi orang kepercayaan Anwar Ibrahim ketika Anwar berada dalam pembangkang.
Kini, selepas Anwar menjadi Perdana Menteri, nama Farhas pula muncul dalam skandal yang mencemarkan imej kepimpinan. Persoalannya, adakah ini sekadar cubaan menjatuhkan nama seorang individu dengan laporan media, ataupun adakah Malaysia Now sebenarnya telah membongkarkan sesuatu yang lebih besar? Mari kita masuk pula ke persoalan kontroversi yang mesti kita tanya. Adakah tindakan Farhas menyaman Malaysia Now dengan tuntutan besar-besaran ini sebenarnya satu bentuk silencing tactic, yaitu cubaan untuk menutup mulut media supaya tidak terus membongkar kisah di sebalik tabir? Sebab kalau kita pikir, kenapa perlu memohon injaksi segera untuk memadam artikel dan melarang ia diterbitkan semula? Kalau betul dakwaan itu fitnah, bukankah lebih mudah biar mahkamah yang tentukan kebenaran dan bersihkan nama melalui proses penuh? Kalau kita imbas kembali sejarah di Malaysia, bukan sekali dua media cuba disaman ataupun ditekan apabila mereka membongkar isu yang besar. Ingat kes Sarawak Report yang pernah mendedahkan skandal 1MDB? Ingat bagaimana The Edge digantung penerbitannya? Semua ini menunjukkan betapa besar pengaruh kuasa politik dan korporat dalam cuba untuk mengawal naratif. Dan kali ini nampaknya Malaysia Now tidak gentar. Malah mereka berjaya mempertahankan kedudukan mereka di mahkamah, sekurang-kurangnya buat masa inilah. Jadi sekarang bola ada di tangan Farhas dan kumpulannya. Mereka boleh teruskan rayuan, mereka boleh coba untuk buktikan artikel itu fitnah, tetapi proses ini akan membuka lebih banyak pendedahan di mahkamah. Bukankah itu satu risiko yang lebih besar? Bayangkan, kalau dokumen-dokumen dalaman, urusan lesen, ataupun surat-surat kerajaan terpaksa didedahkan dalam perbicaraan. Adakah rakyat akhirnya akan melihat gambaran sebenar siapa yang menguasai perlombongan di Sabah? Nah, macam mana tuh? Baiklah, ini adalah soalan besar yang ingin kami tinggalkan untuk Anda. Adakah kes ini sekadar satu episode undang-undang untuk mempertahankan reputasi individu ataupun ia sebenarnya pintu masuk kepada pendedahan lebih besar tentang bagaimana hasil bumi Sabah diperdagangkan oleh orang-orang yang berkuasa? Dan saya ingin juga dengar pandangan Anda semua. Adakah Malaysia Now berani kerana benar atau ada kemungkinan ia sekadar agenda media untuk menjatuhkan tokoh tertentu? Dan kalau betul isu ini membawa kepada pendedahan yang lebih besar, adakah Sabah sekali lagi akan menjadi mangsa sementara rakyatnya terus ketinggalan? Ingat kawan-kawan, kita bercakap tentang jutaan ringgit lesen perlombongan dan juga reputasi tokoh politik. Jangan terkejut kalau episode ini menjadi lebih panas apabila perbicaraan penuh bermula nanti. Jadi, stay tune sebab saya yakin cerita ini baru mula terbongkar. Kalau Anda rasa isu ini penting, jangan lupa untuk tinggalkan komen Anda di ruangan komen di bawah. Kita debat secara sehat bersama-sama. Tekan juga butang like, share dengan kawan-kawan, dan subscribe ke channel ini Currents VMY untuk lebih banyak pendedahan panas seperti ini. Sebab di sini kita tidak sekadar membaca berita ataupun melaporkan berita, kita akan bongkar naratif di sebaliknya. Anda sudah pun masuk ke zona kontroversi. Baiklah semua, salam sejahtera, salam perjuangan, dan salam reformasi. Kita jumpa lagi di konten yang seterusnya, ulasan politik yang seterusnya, dan isu-isu negara. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.